Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia sahabat-sahabat semua, ucapan padu Datuk Seri Mat Sabu sebelum beliau menjalani pembedahan baru-baru ini, dan sekarang ini beliau sudah pun keluar dari hospital, dan kita mengharapkan Datuk Seri Mat Sabu segera sembuh untuk melaksanakan tanggungjawab beliau dan juga turun serta di dalam jelajah-jelajah kerajaan Madani, ya, khususnya untuk menempuhi pilihan raya negeri yang akan datang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya mau kita menonton bersama sahabat semua ucapan daripada Datuk Seri Mat Sabu. Ada yang mengatakan ucapan Datuk Seri Mat Sabu tidak best dan sebagainya. Tetapi bagi pendapat saya, walaupun begitu, ya, ucapan-ucapan Mat Sabu ini memang pedas, ya, memang terbaik, ya, diselitkan dengan fakta-fakta yang ramai yang tidak tahu, sahabat semua. Jadi mari kita tonton bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita dengar bersama kongsian daripada Datuk Seri Mat Sabu. Dia jadi menteri besar, dia tak tahu yang dia tu menteri besar. Setiap bercakap dia kena jaga. Setiap mesyuarat yang dia hadir di peringkat federal, peringkat negeri, dia kena jaga. Yang mana boleh bagi tahu kepada rakyat, yang mana dalam bentuk OSA. Tapi menteri besar Lok tu dia tak kira. Tapi orang Kedah pisok menteri besar Lok tu. Aku pelik sungguh lah. Inilah hadirin sekalian. Sebab itu kita, bila kita pegang jawatan tamat eksekutif di peringkat nasional, memanglah saya kata tadi, ramai orang mengatakan apa Bamat tak ceramah sopa dulu masa jadi pembangkang. Tengok Datuk Jamil Khair, dia jadi pembangkang malam ni, ceramah dia syok. Dulu masa menteri bukan macam tu. Kerana dia bebas lepas, tapi nama dia tak sebut lagi. Malah esok malah lusa dia sebut tu, mana boleh tahan. Hadirin sekalian, kita ni politik Malaysia ni memang dihantui, yang mana satu berbentuk akidah, yang mana satu berbentuk pegangan politik. Kami diasuh dalam politik dalam berbentuk akidah. Lawan UMNO itu akidah. Kami diminta hafal ayat-ayat yang mengatakan UMNO itu bukan daripada Islam. Sampai peringkat itu, sampai ke peringkat kita tak mau berimam dengan orang UMNO, kahwin dengan Tok Kardi UMNO. Pernah di Terengganu, Tok Imam UMNO sedang jadi Tok Imam sembahyang asar, mai pengikut-pengikut PAS cempung Tok Imam UMNO letak tepi, tolak Tok Imam PAS jadi Tok Imam. Tok Imam UMNO yang dicempung tolak tepi itu, dia terus sembahyang. Sebab dia kata, aku bukan bergerak, aku digerakkan. Sampai kes itu bawa ke mahkamah, dibikan sampai ada ayam yang disembelih oleh orang UMNO dibuang ke dalam sungai, kutip duit ganti dengan ayam yang baru dibeli. Begitu ditanam kepada kami terhadap lawan politik kami, khasnya UMNO. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kita, golongan Nabi yang berjuang atas semangat asabiyah, qaumiyah, nasionalisme dan sebagainya. Muhammad pemuda waktu itu, bersyarah seluruh Malaysia. Sebab kita didoktrin ilmu sebegitu rupa. Berlaku perceraian atas sebab politik. Ada orang PAS lintah 5 masjid nak cari Tok Imam PAS. Rupa-rupanya kami ditipu oleh golongan agama ini. Menjelang, dan kami walaupun kena tipu, tapi kami berterima kasih kepada PAS. Karena satu ketika tak lama dulu, mereka boleh bersama UMNO di atas muafakat nasional. Mursyidul Ampah pula kata,
PAS bertemu dengan UMNO, bersama dengan UMNO adalah anugerah Allah. Pula dah. Anugerah Allah. Lepas tu pekat menyanyilah lagu UMNO di Dewan Perhimpunan UMNO, di Pejabat Agung UMNO tu lah. Bersatu kita bersatu. Janggut panjang ni. Nyanyi lagu UMNO. Aku nak heran. Aku ni pendidikan sekular. Hampa kata puak ni dulu tak boleh pakai. Tapi lah ni macam mana pula jadi macam tu? Artinya selama ini ustaz-ustaz ni mohong kita. Rupanya lawan UMNO ni bukan akidah, dia hanyalah berbentuk politik. Tapi eloklah. Berlaku cerai berai, berlaku dua imam, berlaku kubur asin. Berapa lama? Akhirnya bertemu dengan UMNO ini, bersama dengan UMNO ini adalah satu anugerah Allah. Lain pula dah bunyi. Cari ayat Quran lain pula nak syarah hal muafakat nasional ini. Kemudian entah bagaimana bercerai pula dengan UMNO. Kami pula hadirin sekalian, saya tengok bendera dacing hampir lah geli. Betul, bukan nak melawak ni Datuk. Geli sebab kami ditarbiah begitu. Kalau bendera dacing tu, kami bawa kereta, kami kalau boleh nak elak tu, nampak bendera dacing, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kami dididik begitu. Bukan orang kecil ni timbalan Presiden PAS. Bukan orang kecil-kecil. Kalau wap ke apa jadi pada orang tu, presiden tu. Tapi Allah mentakdirkan dalam politik ni dia berlaku perkembangan begini. Kita berterima kasih kepada PAS. Kenapa? Bila berlaku keputusan pilihan raya tahun 2020, takdir kita bekerja, kita semua pakat yakin, BN yakin, kami Pakatan Harapan yakin, Perikatan Nasional yakin. Tiba-tiba dapat keputusan parlimen tergantung. Hang parlimen gantung. PH dapat berapa? 82. BN 30 lebih. PN 74. Siapa pun tak boleh tubuh kerajaan pada muka. Kalau kami beli tubuh kerajaan, out you go lah UMNO, kami tak mau. Tobat lah. Musuh berapa tahun ni. Siapa nak tubuh kerajaan? Mahyudin Yassin pergi, Anwar Ibrahim pergi. Mahyudin dia yakin. Dengan sokongan SD kepada dia, dialah berhak jadi Perdana Menteri. Kemudian timbul di sini Zahid Hamidi dan kumpulannya pula kata, tidak, kita nak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Pakatan Harapan. Kami dalam keadaan cemas waktu itu menunggu, terutama sekali di tempat kita berkumpul, sebuah hotel di Subang Jaya. Nama apa namanya? Hotel apa tu? Doset. Kita tak ingat sangat nama-nama tempat berkumpul ni. Pakat malam tu duk garu dada. Apa nak jadi ni? Semua tak cukup. Kemudian kita dapat berita BN bersama. Yang tak mau bersama macam mana? Tak boleh. Keputusan parti mesti dipatuh. Maka patuh keputusan parti, ke semua BN hendaklah bersama dengan Pakatan Harapan. Campur dua-dua tu cukup sikit, yang lebih sikit, macam Datuk beritahu tadi, Datuk Jamil Khair beritahu, lebih sikit boleh bentuk kerajaan. Dalam keadaan begitu, pertama kali lepas pilihan raya, Raja-Raja Melayu bermesyuarat. Dan yang di Pertuan Agong pula mencadangkan kerajaan perpaduan. Tanya Datuk Seri Anwar, dia kata dia bersetuju. Tanya Mahyudin Yassin, dia tak perlu bersetuju kerana dia rasa dia dah cukup bilang. Sebab di Rusila bila ditanya kepada Presiden PAS, macam mana keputusan pilihan raya? Kita dah cukup. Kita dah lebih. Dia keluar muka dia celah cermin kereta tu. Kita dah lebih.
Tapi hadirin sekalian, bila BN membuat keputusan begitu dengan akda lompat parti ada, mereka tak boleh ambil keputusan bersendiri melainkan keputusan parti. Campur semua itu, cukuplah Datuk Seri Anwar dipanggil untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kemudian datang sokongan Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tanpa perlu saya ulas panjang, akhirnya kita dapat 148 2/3 majoriti. Sekarang kami berkawan dengan UMNO. Amanah. PAS tak kata apa. Sebab mereka dah berkawan dengan UMNO terlebih dahulu. Muafakat Nasional. Kalaulah mereka tak berkawan dulu, tiba-tiba kami pergi berkawan, mampu kena maki. Berapa ayat Quran hadis nak keluar kita tak tahulah. Sekarang mereka terpaksa kunci mulut. Nak kata apa? Sebab mereka berkawan dulu. Maka segala apa yang mereka kata kepada UMNO itu telah dinasahkan dengan perbuatan mereka. Begitu kami boleh berkawan sekarang. Sekarang UMNO sahabatku, kawanku. Apa-apa nak kata? What you going to say? Hamba nak kata apa kami? Woi, nak kata apa? Sebab lain pula dah bila pergi jumpa Dr. Mahathir. Jumpa dah ni. Perjuangan Islam bermula daripada kaum. Lah pula dah. Ayat lain pula keluar. Dulu laisa minna man da'a ila asabiyah. Berjuang atas nama kaum itu bukan umat Nabi Muhammad. Kita menegakkan keimanan, kekuatan akidah bukan berdasarkan kaum. Nabi sendiri melawan dengan bapa saudaranya satu kaum. Kenapa? Karena Islam bukan ditegakkan atas kaum. Sekarang Presiden PAS kata pula Islam bermula daripada kaum. Kenapa? Pergi jumpa orang Tuan Mahathir pula dah. Jangan bimbang. Orang ni dia akan berubah 2 tahun lagi. DAP sahabat kita. Mampu kamu. Ya. Sebab kita tengok apa yang berlaku di Tanjung Piai. Naik kereta pergi ke Dumai. Apa kata? Mari kita pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai dengan kereta. Mari keluar mengundi beramai-ramai MCA kawan kita di Tanjung Piai. Sebab itu Presiden PAS ni kita tak tahu besok dia nak kata apa. Tapi pengikut dia cukup fanatik. Kalaulah Presiden PAS kata sekarang hujan, pengikut dia kata hujan, Tok Guru nampak, kita tak nampak. Begitulah sikap yang ditanam. Dia boleh berubah. Sebab itu kita hadirin sekalian, dengan takdir berlaku hang parlimen ini, kita bina perpaduan baru ini. Orang kata kamu percayakah kepada UMNO? UMNO pun kata percayakah Kakak Mat Sabu? Kemudian percayakah kepada DAP? Saling tak percaya, saling duk persoalkan. Inilah satu usaha kita perpaduan yang paling baik. Kita kena jaga masing-masing. Kita kena jaga. Orang kata ini kahwin paksa lah, kahwin tangkap basah ke, apapun yang pentingnya kahwin. Betul ke tak? Kita lihat kadang-kadang artis lah bila berkahwin belanja 200,000. Masa bersanding tu 7 salinan. Sagi pakai gaun putih, sagi pakai kebaya, sagi pakai evening dress, semua 7 salinan. Cincin, gelang, macam-macam lah dihantar. Belanja perkahwinan itu sampai 1 juta. Tak sampai setahun bercerai. Betul ke tak? Walaupun masa berkahwin itu cukup hebat. Yang mak bapak kira, kadang-kadang itu seorang duduk di cangkak lobak, seorang duduk pokok tampang tu memperai tu. Tak pernah tengok sebelum itu. Malam pertama baru bertemu. Walaupun bini dia dah angkat nikah dah, dia langgar kaki sikit. Sorry, dia minta maaf. Sebab apa? Dia tak biasa. Tapi dan dia biasa, dia pulun. Sampai anak 10. Sampai mati. Sampai kita kata begitu kekal jodoh mereka, padahal masa kahwin itu
tak kenal satu sama lain, sebab tarikh berkahwin itu baru mereka berkenalan. Dan kita harap perkahwinan kita dalam kerajaan perpaduan ini begitu. Kita saling tidak mengenal, kita kenal satu sama lain, insya Allah akan kekal sehingga pilihan raya akan datang dan menang pilihan raya akan datang, insya Allah. Terbaik, itu dia sahabat-sahabat semua, ucapan padu daripada Datuk Seri Mat Sabu. Ya, walaupun tidak segarang seperti mana kebiasaannya, tetapi ya ucapannya syarat dengan lawak jenaka yang penuh dengan fakta sebenarnya, sahabat-sahabat semua. Bagaimana orang di luar sana pembangkang mengatakan ya ucapan Datuk Seri Mat Sabu hari ini tidak syok lagi. Sebenarnya itu hanya propaganda mereka. Mereka menyatakan sedemikian rupa kerana mereka sangat takut dengan kata-kata ucapan yang keluar daripada Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua, dengan pendedahan apa yang dibuat, dengan pembohongan daripada pemimpin-pemimpin PAS yang didedahkan beliau. Jelaslah bahwa parti PAS ini penunggang agama, atau seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin, ya, parti ajaran sesat. Itu dia. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, pandangan, pendapat, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak dia dalam kepala ini. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.